Kita lari sedikit tentang sebenarnya tak jauh, masih lagi berkaitan dengan kandungan media sosial. Kerana sekarang ini penularan COVID-19 bukan sahaja penularan di situ tapi penularan di seluruh platform media sosial. Cuma sekarang ini ada individu yang sanggup buat apa sahaja demi kandungan ataupun konten di media sosial. Ada juga yang disebabkan COVID-19 ini, ada yang buat challenge. Challenge coronavirus dan sebagainya. Dengan menjilat di kawasan permukaan tandas dan sebagainya kan. Itu yang berada di luar negara, bukan di Malaysia, tapi setakat di Malaysia juga adalah berada di tahap yang serius. Okey, sehingga ada berlakunya kes-kes penderaan yang kita tahu, okey. Tapi sebelum tu kita ada satu bingkisan yang ingin dikongsikan kepada anda semua. Ini berkaitan dengan topik kita pada pagi ini yang sebentar lagi kita akan bincangkan. Sanggup buat apa sahaja demi kandungan di media sosial. Saksikan. Media sosial adalah platform berinteraksi secara alam maya seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Namun, ia juga lubuk bagi sesetengah pihak untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan. Pada awal Januari 2017, tular sebuah rakaman video dipercayai melibatkan dua penuntut universiti didapati menceroboh dan memanjat menara pencawang telekomunikasi. Video berkenaan tersebar akibat kes memanjat tanda Ipoh di Perak juga tular pada tahun yang sama. Pada 6 November 2019, satu sesi penggambaran pengantin telah menarik perhatian warganet kerana menjadikan tapak perkuburan sebagai lokasi penggambaran. Seolah-olah tidak ambil peduli sensitiviti masyarakat, kebanyakan warganet kurang senang dengan gambar ini. Jurugambar itu mengatakan dia tiada niat untuk mempersendakan agama dan hanya mahu mencari kelainan dan lari daripada kebiasaan. Tindakan seorang selebriti media sosial mengagikan wang tunai berjumlah RM10,000 di hadapan Istana Negara pada 26 Februari lalu tidak diterima baik masyarakat Malaysia. Ketika itu, para petugas media sedang berkumpul bagi membuat liputan mengenai perubahan landscape politik negara. Tindakan itu dihentikan pihak berkuasa selepas hanya sekitar RM600 hingga RM700 yang sempat diagihkan kepada orang ramai di situ. Sehubungan dengan isu COVID-19 yang kian meningkat, terdapat individu yang mengambil kesempatan untuk meraih populariti di media sosial. Dengan kapsion cabaran coronavirus, wanita berusia 22 tahun itu kongsi videonya sedang menjilat mangkuk tandas dalam sebuah pesawat. Video itu peroleh lebih 2 juta tontonan sejak ia dimuat naik di sebuah aplikasi pada Sabtu yang lalu. Warganet berang dengan sikap itu, seolah ia memperlekehkan isu virus yang mampu meranggut nyawa manusia. Persoalannya, adakah perilaku pelik sedemikian hanya sekadar suka-suka atau ia berkaitan dengan gangguan psikologi seseorang yang dahagakan perhatian? Teruskan bersama MSI. Ya, itu dia kegilaan warganet yang sanggup buat apa sahaja demi untuk mungkin mencipta populariti, dan ada juga yang mana mereka memuat naik gambar ataupun video semata-mata mereka ingin mengaut keuntungan. Dan kita nak bercerita berkenaan dengan sanggup buat apa sahaja demi kandungan di media sosial. Kita bersama dengan tetamu kita bersama dengan Hajah Azlina Rozi Muhammad Ghaffar, konsultan psikologi klinikal. Assalamualaikum Hajah. Khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Okey. Alhamdulillah sihat. Jadi bila kita bercerita tentang kandungan ataupun media sosial ini, pastinya setiap individu mahukan. Sebab kita tidak boleh mengekang lagi ada individu yang ada IG ataupun ada Twitter, ada yang tak ada. Tidak boleh terbatas melalui itu. Tapi kita ingin bincang dari sudut psikologinya. Kenapa ada yang sanggup lakukan sehingga melibatkan keselamatan nyawa sendiri, yang sanggup mempertaruhkan nyawa mereka sehingga boleh tergadai hanya untuk konten media sosial? Okey, tingkah laku yang macam ni kita panggil dia attention seeking lah. Attention seeking behavior. Maknanya tingkah laku untuk mendapatkan perhatian. Dan bagi saya explain daripada dua sudut lah ya. Yang pertama tu daripada sudut naluri. Sebenarnya manusia ni secara nalurinya memang sukakan perhatian. Kita semua suka perhatian kan. Sebab tu kita letak gambar kita kat Facebook, kita ambil gambar dan sebagainya. Kita nak orang lain. Jadi sukakan perhatian ni satu tingkah atau kehendak semua jadi kan. Cuma bila dia dah jadi eksesif, yang itu yang kita nampak ada masalah di situ. Okey, yang kedua saya nak bincang daripada sudut personality manusia. Personality manusia ni secara umumnya dia daripada satu spektrum, daripada introvert ke extrovert.
Okey. Kebanyakan kita ni ada kat tengah-tengah lah. Maknanya ada introversion sikit, ada extroversion juga sikit. Yang introvert ni biasanya dia tak sukakan perhatian, dia suka menyendiri, dia tak ramai kawan. Extrovert ni dia sukakan attention, dia suka perhatian, dia suka buat sesuatu yang mendatangkan keseronokan, kegembiraan dan juga rasa happy, rasa excited tu. Dia suka rasa excited. Jadi dia suka pergi ke parti ke, ramai orang dan sebagainya. Ni yang kita kata personality extrovert lah. Okey, orang yang biasanya ada attention seeking behavior ni dia biasanya extrovert. Dan mungkin yang ekstrim extrovert lah, bukan sikit-sikit punya extrovert. Ekstrim maknanya dia memang sentiasa sukakan perhatian. Dan dia rasa macam kalau dia tak dapat attention tu, tak dapat perhatian tu, dia akan rasa macam hidup dia tak sempurna. Dia rasa hidup dia tak lengkap dan dia rasa satu failure. Ada setengah kalau yang dah sampai dapat disorder ni, ni dah jadi satu disorder pun ada juga. Bagi orang dewasa lah, kita ada satu masalah kejiwaan yang kita panggil histrionic personality disorder. Ini adalah satu kecelaruan personality di mana dia memang orang kata craving, lapar kan perhatian, craving for attention. Jadi dia akan buat apa sahaja asalkan dia mendapat perhatian yang dia harapkan. Jadi mungkinlah termasuk melakukan perkara yang berisiko tinggi. Macam yang kita tengok tadilah, video-video tadi kan, itu antara perkara berisiko tinggi. Dan biasanya mereka punya tingkah laku ni kita kata exaggerated. Misalnya dramatizing, macam drama queen lah kan. Bila cakap tu macam berdrama, tak sangka abang buat saya macam ni. Cakap yang berdrama. Biasanya kita dalam pertuturan seharian kita tidaklah berdrama sangat. Tetapi mereka yang kita dapati selalu macam dalam tingkah laku dan dalam emosi ataupun pertuturan tu macam berdrama, ni mungkin memang sangat craving for attention. Jadi dia sukakan perhatian, dia sentiasa mengharapkan perhatian, dia rasa dia tak boleh hidup lah. Sampai macam tu lah. Kalau dia tak dapat perhatian yang diharapkan, dia rasa tak lengkap ataupun tak boleh hidup. Okey, dulu ada je masalah macam ni, tapi dulu tak ada media sosial, jadi orang tak tahu. Jadi yang tahu ahli keluarga je lah kan. Jadi kita tak nampak sangat dia punya dysfunction tu. Maknanya ketidakfungsian individu yang ada masalah personality disorder ni. Tapi hari ni sebab ada media sosial, jadi orang lihat tu sebagai satu peluang untuk dia mendapatkan attention yang dia nak. Jadi kalau attention tu dalam bentuk like misalnya, kan berapa banyak like ke dan sebagainya. Jadi dia dan dah jadi macam satu perlumbaan pula nak dapat berapa banyak like kan. Kalau dapat like sikit dia tak puas hati, dia jadi marah-marah, dia jadi kecewa, dia jadi frustrated dan sebagainya. Berdasarkan pemerhatian Hajah sendiri, ada tak yang ataupun pesakit daripada mana-mana lah individu yang datang untuk mengambil rawatan, menerima rawatan yang berkaitan dengan isu ini? Okey, masalah histrionic personality disorder ni mereka tak sedar itu adalah satu masalah ataupun itu satu penyakit yang mereka perlu dapatkan rawatan. Jadi jarang sangatlah orang datang jumpa dengan psikologis ataupun psikiatris atas masalah ni. Kita jarang jumpa. Yang kita banyak jumpa lebih pada kemurungan, depression, anxiety, yang itu banyak. Tapi kalau personality disorder ni memang sangat jarang kita jumpa dia datang menyerah dirilah, tanya kenapa saya ni macam ni. Itu jarang. Melainkan dia mungkin discover sendiri ataupun ada orang yang mungkin bagi tahu dia lah, kau ni nampak pelik sangat ni, pasal ni kenapa ni, bolehlah jumpa dengan pakar ke. Betul. Macam tu kan. Mereka itu merupakan satu kepuasan. Ataupun trend mungkin. Mengikuti trend kabarnya. Betul. Tengok orang lain boleh famous, terkenal melalui media sosial dan sebagainya, why not dia kan. Dan kalau kita lihat dari sudut psikologi, mungkin Hajah boleh kongsikan, ada tak kajian yang dilakukan ini mengikut peringkat umur? Kan? Jadi bagaimana? Adakah kalau budak-budak kecil dia nak membuat naik gambar ke video lain trendnya, ikut umur bagaimana? Baik. Tadi saya dah jelaskan bahawa kehendak kepada attention ni adalah satu kehendak yang normal sebenarnya, adalah satu fitrah, kehendak yang normal. Jadi dia memang ada daripada zaman bayi lagi lah. Kalau kita tengok baby kan, kenapa baby nangis? Antara sebabnya lah lapar dan sebagainya. Tapi itu juga satu bentuk mendapatkan perhatian. Terutamanya main dengan dia senyap pula kan? Betul. Bila kita tinggal sekejap je dia pun melalak kan. Bila kita datang kat dia okey pula. Padahal tak pegang pun lagi kan. Jadi baby pun sebenarnya ada needs tu. That's why dia sebenarnya satu insting, satu kehendak naluri yang normal. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni, memang Allah beri dia kehendak insting yang normal macam tu supaya membantu kita untuk survive. Kan, sebab kalau baby tu kena gigit, katalah kena gigit nyamuk tapi tak nangis, diam je kan. Jadi orang tak tahu dia kena gigit, jadi dia tak dapatkan bantuan ataupun rawatan yang diperlukan. Baby tu
tu boleh meninggal. Kan nyamuk ke apa dan sebagainya lah ya. Jadi ini memang survival instinct. Tetapi apabila semakin dewasa dan sekiranya maknanya bayi dan kanak-kanak tu mendapatkan perhatian yang sesuai dan cukup daripada ibu bapa dan mereka penjaga di sekelilingnya, biasanya dia akan membesar dengan emosi yang stable. Jadi dia dah tak perlu lagi lah maknanya mendapatkan orang kata craving for attention tu tak adalah sangat kan. Melainkan dengan orang yang rapat dengan dia lah. Misalnya dengan pasangan, dengan adik-beradik, dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan rapat, setakat tu saja. Tapi maknanya dia tidaklah nak perlu tunjukkan satu dunia yang dia ni perlukan attention kan. Okey, bagi kanak-kanak pula ataupun remaja yang mungkin kita nampak macam seolah-olah macam nak dapatkan perhatian ni, mungkin ada beberapa sebab. Yang pertama tu mungkin dia sendiri kurang kasih sayang. Kan dia sendiri tak dapatkan perhatian yang diperlukan dan sebagainya, ataupun disebabkan oleh imitation sebenarnya, maknanya meniru apa orang buat. Sebab kanak-kanak dengan remaja memang masih lagi dalam fasa yang dia suka tiru apa orang buat. Kan, dan dia masih lagi nak dapatkan approval ataupun acceptance, perhatian dan juga penerimaan daripada rakan sebaya. Kanak-kanak dengan remaja, that's why dia orang pun kadang-kadang kita tengok berlumba-lumba jugalah letak gambar ke, pergi makan, kadang-kadang semualah makan apa, makan nasi, makan cokodok pun nak letak dekat dalam Facebook kan. Macam mana nak tahu kita ni serius dengan masalah personality disorder tu? Maknanya contohnya video yang menjilat permukaan tandas itu. Saya kira bagi saya itu adalah kronik. Ya. Tapi penjelasan daripada Hajah. Yes, pada pendapat saya pun lah dia macam ni. Kalau kita nampak memang dia sentiasa lah agak konsisten, ada je dia punya aksi-aksi ataupun terbaru ke dalam video ke yang dia muat naik, yang memang semuanya tu bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan dilakukan dengan penuh dramatik, dilakukan dengan penuh aksi-aksi yang mungkin mencabar norma-norma tertentu ataupun mencabar hukum-hukum tertentu ataupun mencabar daripada sudut bahaya dan sebagainya. Jadi pada saya itu memang sangat serius lah. Itu kalau dah sentiasa macam tu kan, kita tengok itu kronik, ya perlukan rawatan lah kan. Cuma macam saya kata tadi lah, ramai yang tak sedar ada masalah macam ni, dan sebenarnya daripada statistik lah mereka yang ada masalah personality disorder ni lebih kurang 1 hingga 10% lah dalam masyarakat. Sehingga umur bila agaknya mereka ini terus sahaja nak mencari perhatian ni? Okey, kematangan ni dapat menyelesaikan. Okey, yang kita kata dia ada disorder tu, kalau remaja kita tak kata disorder lagi dia belum lagi, sebab kadang-kadang macam saya kata tadi biasalah kan, remaja dia nak lagi attention dan sebagainya, tapi lepas tu bila dia dah semakin dewasa dia dah ada tumpuan lain dalam hidup dia dah berkahwin, dia dah sibuk menguruskan perkahwinan, dia bekerja, dia menguruskan pekerjaan dia dan sebagainya, jadi dah tak ada dah biasanya benda tu kan, emosi pun stabil kan, tetapi mereka yang masih ada lagi dan makin teruk, sebab kita diagnose histrionic personality disorder ni pada umur dewasa. Dewasa ni maknanya lebih kurang 20-an ke atas lah, macam tu. So kalau macam 20-an ke atas, umur 30, umur 40 masih ada lagi tingkah laku yang eksesif ni tadi, memang kita akan diagnosis sebagai histrionic personality disorder, dan kita harapkan mereka ni dapat datang mendapatkan rawatan lah. Sebab okey, daripada sudut bahaya, masalah disorder ni dia satu boleh membahayakan dirilah kalau dah ambil gambar kat pencawang tadi kan. Itu satu membahayakan diri. Satu lagi sebenarnya boleh menyebabkan orang sekeliling dia rimas. Kan, dan risau kan. Ataupun ada yang meniru pula. Ya, dan kalau dia letak kat media sosial, orang mungkin akan meniru. Kan, menjadi contoh yang tidak sepatutnya lah kepada penonton media sosial. Ya, betul. Especially remaja. Betul. Kan, sebab remaja mudah terikut kan. Betul. Itu dia penjelasan daripada Hajah Azlina Rozi Muhammad Ghaffar selaku konsultan psikologi klinikal. Terima kasih banyak-banyak Hajah, banyak dikongsikan hari ini tentang beberapa penyakit yang boleh dianggap pada individu-individu yang terlampau taksub dengan kandungan di media sosial. Kalau anda terlalu taksub seperti mana yang Hajah katakan tadi, sampai ke umur 40 masih lagi taksub tentang perkara ini, silalah untuk anda mendapatkan rawatan psikiatri dan sebagainya.